Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pembelajaran fiqh dan juga sirah untuk ke tajuk yang berikutnya. Itu pelajaran 12. Ad-darsus tsani asyar. Sunanus salah, itu sunat-sunat sewaktu solat sembahyang Okey, tengok ni. Sunanus salatu tanqasimu ila naw'aini. Sunat-sunat sembahyang ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama sunat ab'ad, satu lagi sunat hayat. Okey, sunat ab'ad ini dia ada 7 lah. Dia ada 7. Yang mana sunat ab'ad ini sekiranya kita tinggalkan menyebabkan kita perlu bangun untuk buat sujud sahwi. Ini antara sunat-sunat yang besar lah. Sunat ab'ad ini ada 7 Yang pertama, awaluha al-julusu fi tasyahud awal. Itu duduk pada tasyahud awal. Tasyahud awal. Lepas itu saniha at-tasyahud awal. Itu tasyahud awal. Duduk pada tasyahud awal. Lepas tu tasyahud awal yang kedua. Yang ketiga, as-salatu ala nabi ba'da tasyahud awal. Itu berselawat kepada Nabi selepas tasyahud awal. Kita panggil apa tasyahud awal ni? Tahiyat awal ada. Rabi'uha as-salatu ala alin nabi ba'da tasyahud akhir. Berselawat ke atas keluarga Nabi selepas daripada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu dah. Lepas tu yang kelima, al-qiyamu lil qunut, iaitu berdiri membaca doa kunut. Ini pun sama jugalah, maknanya sewaktu baca doa kunut, kena baca doa kunut lah. Ini antara sunat-sunat ab'ad. Kalau tertinggal maka perlu sujud sahwi. Ustaz Bak kata bid'ah. Kunut ni tak bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Berkunut kalau pergi Mekah tu memanglah dia tidak berkunut kerana dia pakai mazhab Hambali. Jadi hak mana-mana kita kena ikut tempat itulah. Kalau pergi Mekah ke orang tak kunut, kita tak usah kunut. Tak, kita pergi kampung kita masjid ni kunut dah. Tiba-tiba pergi Perlis tak kunut, tak baca doa kunut, tak usah kunut. Gitulah. Ikut jelah di mana tempat kita berdiri. Dah. Jadi ini dari sisi mazhab Syafi'i, perlu baca doa kunut. Lepas tu sadisuha al-kunutu fi salati subhi wa fi salati al-witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan. Seterusnya membaca kunut dalam sembahyang subuh. Lepas tu dalam sembahyang witir pada malam yang ke-16 ke atas daripada bulan Ramadan. Ini maklum belaka dah lah. Itu bacaan-bacaan dalam solat yang diharuskan baca doa kunut di sisi mazhab Syafi'i dah. Lepas tu as-salatu ala nabi wa alihi fil kunut, berselawat ke atas Nabi dan keluarganya dalam doa kunut tu. Okey. Ini antara sunat ab'ad yang ada 7 tu. Lepas tu kita pergi kepada hayatus salat, iaitu sunat-sunat hayat dalam sembahyang. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, itu mengangkat dua tangan ketika bertakbiratul ihram. Angkat dua tangan. Allahu akbar tu angkat tangan angkat tangan. Allahu akbar angkat tangan itu. Jadi sah tak solat ini tanpa kita mengangkat tangan ni? Kalau tak angkat, sah tak? Sah solat, sebab rukun solat adalah mesti bertakbiratul ihram. Angkat tangan untuk takbiratul ihram, dia tidaklah menjadi satu benda daripada rukun. Jadi angkat tangan ini hanyalah sunat hayat dalam sembahyang sahaja. Lepas tu raf'ul yadaini inda ruku', lepas tu mengangkat dua tangan ketika rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman, angkat tangan. Sama juga. Raf'ul yadaini inda al-i'tidal, semasa i'tidal. Semasa rukuk, semasa i'tidal. Masa nak rukuk tu, Allahu akbar, angkat tangan dah. Lepas tu angkat tangan pula waktu i'tidal. Yang ketiga tu pun sama juga. Raf'ul yadaini inda raf'i min tasyahud awal, mengangkat dua tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Kita panggil tahiyat awal. Tasyahud awal ni bila kita bangun, kita angkat dua tangan, Allahu akbar. Hak ni
dikira sebagai sunnah hayat. Buat juga pada solat ketiga, dok deh. Rakaat ketiga, rakaat keempat apa dok, tu dok. Hak tu bukan sunat dah lah. Sunat hayat hanya pada tasyahud awal sahaja. Bangun deh. Lepas tu, wad'ul yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Ini ketika ketika kita berada pada posisi berdiri. Berada pada posisi berdiri, kena letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tu hak afdalnya gitulah. Tangan kanan atas tangan kiri, bukan tangan kiri atas tangan kanan. Lepas tu doa iftitah, doaul iftitah, doa iftitah. Sama juga. Lepas tu at-ta'awuz badal iftitah. Baca auzubillah, membaca auzubillahi minasyaitanir rajim selepas membaca doa iftitah. Hak tu sahaja dah. Lepas tu qira'atu bil jahri fi salati subhi wa rak'ataini awwalataini fi salatil maghrib wal isya was-sirri fiha ada alladhi dhukira, membaca kuat pada sembahyang subuh dan 2 rakaat pertama pada solat maghrib. Ni ma'ruf berlaku dah lah. Jadi hak sembahyang yang terlibat dengan malam ni semua kena baca dengan bacaan yang jahar lah. Bacaan jahar ni mana bacaan yang bunyi didengari oleh makmum pada rakaat pertama dan kedua sahaja. Isyak pada maghrib dan isyak dan membaca perlahan pada tempat selain yang disebut itu. Mana rakaat ketiga, rakaat keempat itu dibaca dengan perlahan. Lepas tu at-ta'minu akibal Fatihah, itu menyebut amin. Amin ni bila ni? Apabila kita mengiringi yang terakhir Fatihah tu, bila habis baca amin. Hayat juga tu. Lepas tu qira'atu surati ba'dal Fatihah, membaca surah selepas Fatihah. Membaca surah selepas Fatihah pun hayat juga dah. Hayat juga. Jadi baca surah ni yang kita tahu belaka ni selepas Fatihah ni rakaat ke berapa? Pertama, kedua, ketiga boleh tak Pak? Ketiga ke empat baca. Dalam pandangan qaul jadi daripada mazhab Syafi'i dia suruh baca. Tapi jumhur ulama Syafi'i menerima qaul qadim. Tak baca. Dia kata itu yang anggap itu sebagai dalil yang lebih kuat. Jadi baca selepas Fatihah boleh tak? Baca selepas Fatihah. Rakaat pertama kedua tahu dah lah boleh baca surah. Rakaat ketiga keempat ni boleh baca ke tak? Tak. Boleh ke tak? Ini disepakati oleh jumhur ulama fiqhnya setakat ni lah, tak ada lagi baca selepas itu. Cuma pandangan Imam Syafi'i itu kita kemudiankan lah yang jadi takbiratul intiqalat. Takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni ke apa? Bertukar, sewaktu bertukar, bila bertukar rukun dia takbir. Ni akak Allah apa semua tu Allah, yang itu apabila berpindah. Lepas tu qaulu sami'allahu liman hamidah indal i'tidal. Dikata sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Lepas tu qaulu rabbana lakal hamd, berkata rabbana lakal hamd waktu i'tidal juga. At-tasbihu fi ruku'. Lepas tu membaca tasbih dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim. Nak wa bihamdih pun boleh, tak say wa bihamdih pun boleh. Dua-dua adalah hadis. Hadis Bukhari dengan hadis Tirmizi. Boleh belaka. Hadis Tirmizi kata subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal ala wa bihamdih. Kalau baca subhana rabbiyal ala sahaja ada dalam Bukhari, Sahih Bukhari. Subhana rabbiyal azim pun sama. Jadi boleh belaka nak baca hak mana-mana. Rasa nak ambil belaka tak terlepas, ambil belaka lah pun boleh. Dua-dua sunnah Nabi. Lepas tu tasbih fi sujud sama jugalah tu. Tasbih pada sujud. Lepas tu al-iftirashu fi jami'il jalasat illa fi tasyahhud akhir. Duduk iftirash pada sekalian duduk kecuali pada tasyahud akhir.
Iftirash ni duduk mana nak gini. Pada tahiyat awal itu dia panggil duduk iftirash. Deh. Pada tahiyat awal tu dia panggil duduk iftirash. Kalau duduk pada tahiyat akhir tu dia panggil tawarruk kat bawah tu. At-tawarruku fi tasyahhud akhir. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni kan kaki tu terkeluar, masuk kaki kiri ke bawah kaki kanan yang lurus. Itu dia panggil tawarruk. Iftirash ni maknanya dia kedua-dua kaki itu berlunjur ke belakang. Itu dia panggil iftirash. Dua-dua ada hadis belakang ni. Cuma jadi berbeza pendapat itu tidak berlaku pada mazhab Syafi'i lah. Ada yang duduk iftirash sepanjang masa pun ada hadis. Ada yang duduk tasyahud akhir tawarruk pun ada hadis. Hak mana lebih kuat? Hak kuatnya adalah mazhab Syafi'i lah. Duduk pada keadaan tawarruk untuk pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir itu duduk keadaan tawarruk. Ada juga mazhab lain pada tahiyat akhir itu duduk dalam keadaan iftirash. Cuma dari sudut ni hak lebih kuatnya adalah mazhab Syafi'i lah. Duduk dalam keadaan tawarruk dah. Faham tak tawarruk iftirash tak? Situ sahaja bezanya. Lepas itu kita masuk kepada okey. Mubtilatus salah, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Okey. Mubtilatus salati ahada asyar. Khaslatan, perkara yang membatalkan solat ni ada 11 perkara. Yang pertama, al-kalamul amdu salihul khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa bi maslahati salati aw la. Perkataan yang sengaja yang jelas bagi percakapan anak Adam, sama ada bergantung kepada maslahah sembahyang ataupun tidak. Kecek lah kita kata. Ini perkara-perkara yang membatalkan solat di sisi mazhab Syafi'i lah, yang kita tak ketahui. Tak boleh kecek dah. Bunyi kecek-kecek. Sama ada perkataan itu sengaja jelas bergantung kepada maslahah ataupun tak. Apa makna maslahah ni? Tiba-tiba kita nampak ada berlaku, kita dalam video dekat YouTube tak, berlaku kebakaran tak, kata, "Weh, terbakar tu." Waktu solat dah. Walaupun benda itu ada maslahah untuk menjaga nyawa, tapi dikira sebagai batal di sisi mazhab Syafi'i. Kena main mula, itulah. Sipir dia kena main mula, tak usah batal. Lepas tu al-amalul kathirul mawali kasalasi khutuwatin amadan kana aw sahwan. Perbuatan yang banyak yang turutan seperti 3 kali langkah dengan sengaja atau terlupa pun dikira jugalah. Maknanya dia berlaku, apa kita kata, pergerakan 3 kali berturutan, lebih 3 kali. Dia garu. Gerak banyak boleh tak? Gerak banyak dalam solat. Anggota kecil makruh. Maknanya kalau dia bergerak, Anggota besar batal. boleh membatalkan apa yang besar. Ni perbuatan yang banyak ni, maksudnya banyak sangat perbuatan ni berturut-turutan ni. Ni bagi contoh ni seperti langkah 3 kali deh. Dengan sengaja ataupun tak sengaja, terlupa bersama. Al-hadasul asghar awil akbar dah, berhadas kecil ataupun besar. Ketuk kau terbegok, batal belaka tu. Tu tak belaka lah. Dia tak serupa dengan puasa. Tiba-tiba terkeluar air mani sebab tu solat, batal tak? Batal. Tapi kalau puasa dok terkeluar, maknanya tak sengaja dah. Itu cerita lain, tak sama. Lepas tu turu'un najasati allati la yu'fa anha ala sawabihi au badanihi au makanihi. Jatuh najis yang tidak boleh dimaafkan atas baju atau atas badan atau tempatnya. Jatuh pada kita ke, jatuh pada tempat solat tu kita boleh ngelak lagi dah. Tapi bila jatuh najis atas badan kita, maka dikira telah membatalkan solat. Kerana syarat untuk solat mesti suci daripada hadas. Dia tidak membatalkan kita punya wuduk. Salinglah baju lain Saling baju lain
Sembayanglah pula tak batal wuduk tu. Yang kelima, inkishaful auratil amdan. Fa in kashafa harrihu fasataraha fil hali lam tabtul salatuhu. Terbuka aurat dengan sengaja, maka sekiranya terbuka aurat itu oleh angin, maka dia menutupnya selalu. Tidak batal sembahyang. Maknanya tutup lalu dah. Tak kisahlah dia terkena angin ke, tiba-tiba kain pelekat pakar tu, lepas tu jatuh kain pelekat tu, mok jatuh tak imam kain pelekat ada. Ustaz Azhar dia sebut pasal benda ni dah. Tak imam sembahyang, lepas tu tiba-tiba kain pelekat dia pakai tu bok jatuh, terdedah aurat. Dia akak cepat-cepat. Tidak membatalkan solat. Melainkan tok imam tu pergi sengaja pecah. Mendedahkan aurat dengan sengaja batal. Tapi terdedah, istilah terdedah memang tak sengaja. Maka ketika itu dia menerima rukhsah lah, kerana berlaku darurat. Darurat ni yang benda? Angin dah, angin. Angin telah melanggar menyelak pakaiannya, maka dia tutup cepat-cepat. Boleh. Lepas tu taghyirun niat. Ka'an yanwiyal khuruj minas salah. Berubah niat seperti nak niat keluar seseorang daripada sembahyang, pun juga boleh membatalkan solat. Tak boleh lah dia niat keluar daripada solat tu dah. Lepas tu istidbarul qiblatil wan hiraf anha bisadrihi. Dia mengkebelakangkan kiblat dan berpaling daripada kiblat dengan dadanya. Tak boleh. Kiblat, dada mesti menghadap ke arah kiblat. Jika dia tidak menghadap ke arah kiblat, membelakangkannya, maka boleh membatalkan solat. Yang ke-8, al-aklu wasyarabu kasiran kana al-ma'kul wal mashrub au qalil. Au qalila. Makan dan minum sama ada banyak atau sedikit. Benda yang dimakan atau sedikit benda yang diminum. Ulama bahas yang ni. Besar mana pak? Benda makan ni. Maka timbullah kau tak gigi, kau tak gigi. Ada nak main-main dalam mulut ni. Nak ke mana? Nak ludah ke mana? Nak ludah ke mana? Kalau awak rasa benda itu boleh diludah dengan mudah, sikit lah maknanya boleh. Ada juga ulama bahas pasal benda yang ada dalam mulut ni buat mana. Ada kata besar kacang. Besar tak kacang? Besar kacang tu boleh jadi batal. Mana pak? Besar kacang tu boleh jadi batal pak. Kalau tak besar kacang tu, kalau kita telan tak apa. Tak apa. Siapa ulama bahas apa tak tu lah. Dok. Kena besar kacang dulu tu baru boleh membatalkan. Tapi jangan pegang tu. Kalau benda tu boleh dikeluarkan daripada dalam mulut, bukan ludah maksudnya. Awak menepis dengan lidah ke mana kan? Itu tak ada masalah. Lepas tu benda tu al-qahqahatu wa hiya dhahikun ma'a sautin. Ni ketawa lah. Iaitu suka yang kuat. Bunyi gitu waktu solat. Batal lah bayarnya. Bunyi suka tak boleh juga dah. Lepas tu ridah nak tahu belakang lah murtad. Wa yaqatul Islam bi qaulin aw fi'lin, iaitu memutuskan Islam macam mana? Dia telah qata', dia telah isytihar sama ada dengan perkataan atau perbuatan dah. Ni boleh membatalkan solat dah. Jadi Ustaz harap awak fahamlah penerangan Ustaz yang ini. Jadi sekiranya ada sebarang soalan boleh tanya terus. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.